الحمد لله القائل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang peroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sempena sambutan Hari Pahlawan Negara pada 31 Julai, maka tajuk khutbah hari ini untuk kita hayati ialah perjuangan yang tidak akan mati, pahlawan datang silih berganti. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan orang-orang yang beriman supaya sentiasa bersedia membela agama Islam, mempertahankan negara dan berjuang dengan ikhlas dan berani. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 14, Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan Dia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang-orang yang mengaku beriman dan akan diuji sehingga jelas nyata orang-orang yang benar-benar berjuang dan berjihad mempertahankan agama, bangsa dan negara. Allah tidak mensia-siakan mereka yang berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah mengurniakan pahala berlipat kali ganda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 96. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan, dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, jati diri pahlawan negara seperti pejuang kemerdekaan, tentera, polis dan anggota keselamatan lain adalah sangat kuat dan sangat berkesan dalam memperjuangkan, membebaskan dan mempertahankan tanah air dari cengkaman musuh dari tahun 1511 hinggalah merdeka. Kepercayaan dan keyakinan pahlawan negara terhadap pegangan Islam dapat dilihat jelas dan diketahui dalam sejarah mereka menjadi punca kekuatan jati diri pahlawan negara. Catatan sejarah menunjukkan bahawa pejuang-pejuang pembebasan tanah Melayu belajar dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam dengan bersungguh-sungguh seperti ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf yang merupakan asas agama Islam bagi menguatkan perjuangan mereka. Apabila merasakan kehidupan tercabar, negara terjajah, tiga ilmu inilah yang menjadi pengikat membentuk kesatuan ummah dan mencetus jihad, serta menyuntik semangat keberanian dan semangat rela berkorban mereka demi agama, bangsa dan tanah air. Pahlawan-pahlawan negara gagah menentang penjajah menggambarkan bahawa mereka mempunyai kefahaman agama yang tinggi, bahawa mempertahankan agama dan negara adalah kewajipan fardu ain. Malah kebanyakan pahlawan negara adalah golongan ulama atau anak-anak murid kepada para ulama. Sebagai contoh,
Perkembangan yang menimpa umat Islam di negeri-negeri Melayu pada zaman penjajahan telah mendapat perhatian serius dari dalam kalangan ulama-ulama berketurunan Melayu yang sedang menuntut dan mengajar di Mekah, antaranya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam kitab-kitab tauhid, fiqh dan tasawuf beliau, Syekh Daud selalu menekankan kewajipan umat Islam untuk berjihad sekiranya negeri mereka dijajah oleh orang-orang kafir. Hukum jihad ini kekal sehingga umat Islam dapat kembali negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Berpegang kepada pesanan-pesanan ini, pahlawan-pahlawan negara bertekad untuk menentang penjajah dari kalangan orang kafir. Selain itu, perwira-perwira negara ini berjuang dan berjihad membebaskan penderitaan rakyat yang dibebani dengan pelbagai jenis penindasan seperti cukai-cukai yang melampau yang dikenakan kepada rakyat oleh penjajah pada ketika itu. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, berakhirnya era perjuangan pahlawan-pahlawan negara ketika itu tidaklah berarti berakhirnya perjuangan pada hari ini. Mereka yang mencetuskan penentangan pada pihak penjajah tanpa rasa gentar demi mempertahankan agama dan tanah air tercinta walaupun kemenangan tidak berpihak kepadanya. Maka hari ini hendaklah kita meneruskan semangat jihad mereka tanpa rasa takut dan pengecut. Bagi mereka, perjuangan ini bukan dinilai sama ada kalah mahupun menang, tetapi apa yang penting adalah semangat juang yang ikhlas mempertahankan maruah agama Islam, bangsa dan negara demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Janganlah pula kita gadaikan kesucian agama, rosakkan diri dan musnahkan keluarga dengan penyakit tamak dan dengki mencari kepentingan dunia, harta, pangkat dan kedudukan. Bagi mereka, kebenaran dan keikhlasan berjuang bukan untuk memperoleh sanjungan dan pujian, sudah pasti akan menghasilkan kejayaan dunia dengan keamanan, kejayaan di akhirat dengan syurga. Mereka yakin perjuangan ini akan diteruskan oleh pejuang warisan yang seterusnya, dengan syarat jika generasi pada hari ini mempunyai jati diri yang beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia seperti jati diri mereka. Hari ini, pengorbanan pahlawan-pahlawan dan perwira-perwira negara seakan sudah luput daripada ingatan kita apabila amat payah untuk mendengar kisah-kisah mereka. Orang sekarang ini sudah tidak lagi memberi perhatian kepada cerita-cerita perjuangan mereka. Ramai yang lebih suka cerita cinta dan cerita politik. Itu belum kira ada yang memandang rendah jasa anggota pasukan keselamatan kita. Bukan sedikit juga pada hari ini yang lebih simpati terhadap orang-orang politik berbanding terhadap pejuang-pejuang kita. Kerana itu, kita perlu mengetahui sejarah dan cerita perjuangan mereka bagi memupuk semangat cintakan agama, bangsa dan tanah air untuk mengekalkan ketuanan Melayu dan kesejahteraan negara. Sesungguhnya, sejarah mereka sendiri akan mendorong kita kepada kefahaman dan perpaduan. Sejarah mereka memainkan peranan penting sebagai pencari kebenaran, pembentuk sikap yang berani dan sayangkan keamanan dan bencikan perpecahan. Jika kita membaca dan mendengar kisah dan cerita para perwira negara, ternyata dan terselah kesucian jiwa dan keikhlasan hati mereka. Peribadi seperti ini menyebabkan musuh negara berasa gerun jika bertembung dengan perwira negara. Mereka sanggup mengorbankan masa muda mereka untuk berjuang demi agama dan negara, meninggalkan keluarga, insan tersayang dan kampung halaman demi sebuah perjuangan jauh di hutan belantara yang berdurikan musuh yang tidak kenal erti kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan, sebenarnya Allah menghendaki umat Islam memerangi musuh Allah, musuh Islam dan musuh negara untuk menguji umat Islam sehingga diketahui siapakah yang benar-benar beriman dan berjihad bersungguh-sungguh. Kerana Allah berkehendak membinasakan musuh-musuhnya, nescaya dapat dibinasakannya dan dengan segera dengan kudratnya tanpa mengerahkan umat Islam memerangi mereka. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd.
Apabila Allah menghendaki, nescaya Allah membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dan sebahagian yang lain. Semoga perjuangan pahlawan negara diterima Allah dan dihapuskan dosa, dianugerahkan pahala yang berlipat kali ganda. Semoga sejarah perjuangan mereka dapat dihayati serta diingati oleh generasi hari ini dan akan datang. Semoga pemergian mereka meninggalkan jasa dan nama yang baik serta dapat dicontohi oleh kita semua. Semoga semangat dan keberanian perwira negara kita menjadi inspirasi kepada anak-anak muda sekarang bagi mencintai dan mempertahankan tanah air, agama Islam dan bangsa yang tercinta. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dicucuri rahmat dan keampunan kepada roh pahlawan-pahlawan kita yang gugur syahid dan ikhlas dalam perjuangan mereka. Ganjaran mati syahid fi sabilillah ini adalah lebih besar dan tidak dapat manusia tentukan dan hitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4 hingga 6 yang bermaksud, dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah, yakni mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal-amal mereka. Allah akan memimpin mereka yang berjuang, yakni ke jalan mendapat sebaik-baik balasan dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna, yakni di dunia dan di akhirat, serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil pengajaran seperti berikut. 1. Umat Islam hendaklah yakin bahawa perjuangan mempertahankan kesucian Islam dan kedaulatan negara adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi dan menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan negara yang ikhlas menyelamat dan mempertahankan negara. Ketiga, umat Islam yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah hendaklah yakin dengan janji-janji Allah yang memberikan kemenangan di dunia, dikurniakan mati syahid dan ganjaran syurga di akhirat kelak. Keempat, umat Islam janganlah melupakan jasa-jasa pahlawan negara, bahkan sentiasalah mendoakan kebaikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Orang-orang yang kafir serta menghalangi, yakni dirinya dan orang lain dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka. Surah Muhammad ayat 1. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.